Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni, saya nak ceritakan kepada anda pasal Raspberry Pi 4 4GB Starter Kit. Produk ni kan dihantar kepada kami oleh RS Components. Mereka ni kan ialah pembekal komponen elektronik antara yang terbesar di rantau ini. Dalam website mereka ada senarai lebih daripada 500,000 produk daripada lebih 2,500 jenama. Bagusnya, urusan jual beli dilakukan dalam ringgit Malaysia dan boleh dihantar terus ke alamat rumah anda. Produk ni salah satu daripadanya yang macam yang saya cakap tadi, Raspberry Pi 4GB Starter Kit. Harganya RM404.95 dan penghantaran percuma. Bagi saya, benda ni sangat berbaloi kalau anda nak beli. Sebab apa? Nanti saya akan ceritakan kepada anda. Okay, tengok kotak ni, dia ada tulis Starter Kit. Macam biasalah, kalau dah tulis Starter Kit, mesti ada macam-macam benda kat dalam dia. Kita buka dulu, tengok apa konten dia. Biasanya kan, kalau anda beli Raspberry Pi kan, dia dapat satu kotak warna merah tu je kan. Tapi kalau beli Starter Kit daripada Okedo yang diadakan oleh RS Components ni kan, anda dapat 8 benda. Anda dapat power supply, anda dapat kabel USB. Yang ni unik, nanti saya ceritakan sekejap. Lepas tu anda dapat papan Raspberry Pi 4, 2 micro HDMI, kad micro SD dengan kad reader. Kad micro SD kan, dia dah preloaded dengan sistem operasi. Jadi anda tak perlu nak masukkan dekat desktop, flashkan dengan sistem operasi yang anda nak. Kemudian kad reader, ada heatsink, kemudian ada case, dia punya bekas dia dengan kipas. Itu apa yang dia cakap lah. Jom kita tengok betul ke ada. Nampak? Yang ni kan casing kalau nak beli asing memang mahal lah. Sebab apa? Sebab dia terbuat daripada besi, metal. Nampak? Dengar dia. Kalau plastik boleh dapat dalam RM2-3. Yang ni memang mahal lah, puluh-puluh ringgit kalau beli dekat online kedai asing. Lepas tu yang kita dapat Raspberry Pi 4 versi 4GB. Dalam pasaran ada 1GB version, 2GB, 4GB, lepas tu 8GB. Yang 1GB dah discontinue. So sekarang ni anda boleh dapat 2, 4 dengan 8GB RAM. Yang ni semua spek dia sama. Tengok dalam kotak dia. Ini dia punya power supply cable. Yang bagus ni kan, ada Swiss. Swiss ni tu penting tau. Banyak benda yang saya nak tunjukkan sekejap Lepas tu ada kabel, 2 kabel HDMI. Lepas tu ada jajan-jajan kecil lah kat sini. Sekejap keluarkan. Yang ni power supply dia. Dia punya rating dia 5V 3A. Yang bagusnya dia bagi semua jenis kepala, nampak? Tak kira lah anda duduk kat ceruk mana dulu ni, anda ada plug yang anda boleh gunakan. Lepas tu ni apa? Ini mestilah dia punya kad micro SD dengan heatsink. Ini kad micro SD yang dalam dia sudah ada sistem operasi. Anda boleh plug in masuk dalam Raspberry Pi, terus power on kan dia. Tapi ni dia punya brand ni brand generik lah. Tak tahulah berapa lama boleh tahan. Card reader. Heatsink. Heatsink ni anda boleh tampal dekat Raspberry Pi nanti untuk kawal haba. Tapi kalau nak lagi power, dia punya haba dia dibuang, pakai ni, kipas. So kita recap lah. Anda dapat dalam package yang RM440.95 ni kan, anda dapat casing, anda dapat Raspberry Pi 4GB, anda dapat kabel USB-C yang ada Swiss dia, 2 HDMI, power supply yang ada mata boleh tukar, kemudian ada juga USB card reader dengan card micro SD, 32GB, heatsink dengan kipas. So kita pergi ke watak utama dia lah. Watak utama dia adalah benda ni lah. Benda ni kalau anda beli asing, harga dia untuk 4GB ni lebih kurang RM250. Yang untuk 4GB lah. Yang lagi mahal yang 8GB tu, harga dia RM300.5. Nak lagi murah yang 2GB, kurang daripada RM200. Okay, kita buka dia punya kotak dia. Yang ni kan made in UK tau, bukan made in China. Raspberry Pi 4 ni kan diumumkan dalam tahun 2018. Tapi saya katakan tahun 2020 ni adalah tahun yang terbaik untuk anda mula beli benda ni. Sebab apa? Waktu 2018 tu dilancarkan, para pembangun software atau pembangun aplikasi ni kan, dia tak sempat nak sesuaikan mereka punya software dengan Raspberry Pi 4 ni. Sebab dia punya upgrade dia sangat besar. Yang pertama kan, dia punya CPU dia. CPU ni kan, dia naik taraf.
dia gunakan CPU Broadcom BCM2711. Yang ni dia punya clock speed dia lagi tinggi. Kemudian dia guna keras baru iaitu Cortex A72. Kemudian dia punya RAM dia sebelum ni digunakan LPDDR2. Sekarang dia dah upgrade jadi LPDDR4. Lepas tu apa yang dia naik taraf lagi? Bluetooth daripada Bluetooth 4 sekarang jadi Bluetooth 5.2. Jadi kat belah kanan ni macam biasalah ada port I/O belah kanan ni. Belah sini lah, belah yang ada port RJ45 ni. Ni yang dinaik taraf, dia punya port sama tapi RJ45 ni kan, dia punya port dia dah jadi 1GB per second. 1GB per second jadi 1000 megabit per second. Kemudian yang warna biru ni port USB-A adalah USB 3.0. Jadi anda boleh jangkakan perpindahan data yang lebih pantas. Kemudian port I/O yang belah sini anda temui ada 2 port HDMI yang anda boleh gunakan dengan kabel micro HDMI tu HDMI yang warna putih tadi, 2 kat sini. Kemudian ada 1 port USB-C untuk power. Yang ni kan katanya Raspberry Pi kata dia boleh output 2 monitor serentak pada resolusi 4K. Power tak power. Kemudian macam biasalah trademark untuk Raspberry Pi ni ada GPIO pin 38 rasanya 38 pin. Yang ni anda boleh buat macam-macam lah. Anda boleh letak aksesori tambahan macam power over ethernet ataupun ada juga yang boleh kesan kualiti udara, jerebu ke, itu pun ada. Macam-macam lah anda boleh beli. Lepas tu yang saya tak puas hati kan, kat bawah ni. Bawah ni kan tempat anda masukkan micro SD. Daripada zaman dulu lagi dia pakai micro SD. So dia punya transfer rate dia rendah lah. Patutnya mereka gunakan M.2. M.2 tak kisahlah, PCIe biasa pun dah cukup. Lagi baik daripada pakai micro SD ni. Sebab tu ramai yang tak suka pakai ni, sebaliknya dia pakai USB 3 ni untuk loadkan dia punya sistem operasi sebab jauh lagi pantas daripada boot guna micro SD. Dengan semua naik taraf ni kan, mesti anda cakap boleh buat apa dengan benda lah ni kan? Benda ni sebenarnya adalah sebuah komputer. Nama yang diberi padanya adalah single board computer ataupun komputer papan tunggal. Sama macam desktop anda, cumanya yang ni dia dah ada CPU kat atas. Jadi anda tak perlu beli CPU asing letak kat atas dia. Kemudian RAM pun dah terpatri kat atas ni. Lepas tu dia ada GPU juga untuk anda main game. Sebenarnya macam-macam boleh dibuat. Kalau anda masih ingat, dulu saya ada buat video tentang saya buat satu konsol permainan untuk main permainan klasik. Yang tu saya gunakan Raspberry Pi 3B+. Yang ni naik taraf padanya. Kalau dah naik taraf, anda boleh jangkakan kalau anda nak main game tu, anda boleh emulate sampai PS2. Kalau PS2, kalau anda emulate dekat Raspberry Pi 3, ada dia punya frame rate dia rendah. Tapi disebabkan naik taraf ni, anda boleh emulate konsol PS2 dengan lagi baik menggunakan Raspberry Pi 4. Yang tu contoh use case untuk Raspberry Pi 4 ni. Ada macam-macam lagi. Contoh dia kan, yang saya teringin buat sangat adalah network attached storage. So saya gunakan benda ni, saya sambungkan ke storan dan saya boleh ada Google Cloud saya sendiri. Saya boleh simpan data dari mana-mana kat dunia ni masuk dalam storage saya. Dan data tu ada bersama-sama saya, bukan dengan Google. Selain network attached storage, ada juga orang gunakan benda ni untuk buat home theater lah. Dia simpan segala macam movie, macam video. Kemudian dia tengok video tu dekat ruang tamu dia gunakan TV pintar. Untuk Raspberry Pi 4 ni kan, saya akan buat network attached storage saya nak cuba. Sebab anda ingat tak, Google Photo nanti kan dia dah tak bagi storan percuma. Jadi anda kena beli storan anda daripada Google. Lebih baik beli benda ni, beli sekali je boleh guna selama-lamanya daripada subscribe pada Google Cloud Photo tu. Baiklah, sampai situ sajalah video buka kotak Raspberry Pi 4 kit daripada RS Component untuk kali ni. Macam biasa, kalau anda sukakan video ni, tekanlah butang like, kemudian share dengan kawan-kawan anda. Tekan juga butang loceng untuk anda diberitahu tentang video baru kami. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di Facebook, Instagram, kemudian di Twitter. Saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye.